InsyaAllah hari ini kita akan masuk hadis yang pertama. Muqaddimah itu pun dah berapa bulan tuan-tuan, 2 bulan, 3 bulan. Hari ini kita masuk hadis yang pertama daripada 40 hadis. Sebenarnya bukan 40 hadis, dia ada ekstra dalam 2 hadis. Kan? InsyaAllah kita tengok hadis yang pertama. Kalau muka surat saya yang Jawi ini muka surat 7 tuan-tuan. Kalau tuan buka lah hadis pertama, iaitu di bawah tajuk takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman ni. 2 benda ni. Baik, kita baca hadis tuan-tuan. Yang ada kitab boleh tengok kitab, insya-Allah. Ada no? Tak jumpa. Oh, tak jumpa. Kena cari balik tadi. Insya-Allah. Betul saya tengok sebuah macam tak ada kitab tu. Tak jumpa kitab. Tak apa, cari balik insya-Allah. Baik. Tak apa, kalau tubuh kalam mana lagi habis ya. Baik, an Abi Najih Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa zarifat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi 'azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, telah menasihati wa'azana, telah menasihati kami, Nabi telah bagi nasihat kepada kami, yakni sahabat telah dengar kata Nabi ni. Nabi dah sampaikan pun perkara ni kepada para sahabat. Jadi kata sahabat ni telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggeletar hati kami. Yang masuk tuan-tuan dalam hati ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad menyebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkesan dalam hati ni nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menitis air mata kami ketika mendengarnya. Nabi bagi nasihat yang sangat menusuk kalbu. Rasa menggeletar tubuh badan yang mendengar dan tak kala itu juga menitis air mata ketika mendengar nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat daripada Nabi. Lalu kami berkata, fa'awsina. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ka'annaha maw'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, kami rasa seolah-olah ini adalah nasihat kamu yang terakhir untuk kami. Nasihat yang terakhir, seolah-olah ini nasihat terakhir kamu untuk kami wahai Rasulullah. Lalu sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagilah pesanan untuk kami, yakni wasiat. Wasiatkanlah untuk kami ya Rasulullah, fa'awsina, bagilah wasiat kat kami ya Rasulullah. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, wasiat Nabi apa dia? Yang pertama kata Nabi, usikum bitaqwallahi 'azza wa jalla. Nabi kata yang pertama, Nabi berwasiat, Nabi bersabda, Nabi kata, aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baru sambut Maulid, hari kelahiran Nabi baru-baru ni. Kan?
Kita bila ada hari kebesaran Islam, kita akan raikan insya-Allah. Kebetulan pula masjid dah boleh buka untuk majlis ilmu, alhamdulillah, tengok meriah tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Boleh raikan majlis Maulid Nabi ni. Walaupun masih dalam keadaan SOP. Tapi alhamdulillah lah, pasal dah boleh dah tuan-tuan kita sambut. Cuma satu benda je tuan-tuan, kita ni seboleh-bolehnya dan cuba sedaya upaya untuk apa? Untuk kita melahirkan dan menghadirkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta, rindu, kasih sayang ni seboleh-bolehnya jangan bermusim. Jangan musim Rabiul Awal sahaja. Musim Maulid Nabi baru rasa cinta rindu kat Nabi. Musim awal Muharram pasal duk cerita peristiwa hijrah Nabi baru duk teringat kat Nabi. Bulan Rajab, Isra' wal Mi'raj, baru rindu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pada waktu-waktu tertentu sahaja. Cinta bermusim orang panggil. Sebolehnya cinta tu biarlah sepanjang waktu dan sepanjang masa. Sentiasa ada cinta kita mekar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang kita duk buat ni tuan-tuan, nak meraihkan, nak bagi orang ingat balik, rindu balik kepada Nabi. Cuma kita cuba sedaya upaya untuk senantiasa sepanjang kehidupan kita ada cinta, ada rindu, ada kasih kita untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan pentingnya cinta rindu kita kepada Nabi? Sebab sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidina Anas, satu hari satu orang lelaki dia mai jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ni adalah daripada kalangan Arab Badawi. Arab Badawi yang jarang-jarang turun mai. Bila dia turun mai ni, dia turun direct je, straight to the point je. Dia tak ada duk kono-kono macam kita tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang banyak kiasan. Kan? Kalau nak suruh orang belanja kita, dia tak suruh belanja, dia kira duk jack dulu. Dia duk puji dulu kawan tu, kan? Maknanya ada benda lah tu. Ada benda. Dia tak ada, dia turun jumpa Nabi, dia direct je dengan Nabi. Arab Badawi ni kata Sayyidina Anas, Arab Badawi ni dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata mata sa'ah, bilakah akan berlakunya kiamat? Terus dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia tak ada pusing-pusing. Dia tanya mata sa'ah, bilakah akan berlakunya kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan tersebut juga dengan soalan. Nabi tanya kepada Arab Badawi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa persiapan kamu untuk berhadapan dengan kiamat yang kamu tanya ni? Kiamat yang kamu duk tanya bila berlaku ni, apa persediaan kamu, apa persiapan kamu untuk berhadapan dengan kiamat? Dia jawab daripada hati dia. Tak ada duk pusing macam kita tuan-tuan. Kadang-kadang tak buat pun nak mak kata buat, itu kita. Kan? Dia habaq daripada hati dia, dia kata la syai'. Dia kata aku tak ada apa-apa ya Rasulullah, tak ada apa. Tak ada persiapan apa ya Rasulullah. Melainkan dia kata apa dia? Dia kata aku kasih kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kok nak buat ibadat banyak ni tak ada ya Rasulullah, buat persiapan lain daripada tu tak ada ya Rasulullah, melainkan aku sangat kasih kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain, bila kasih kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah suruh, apa yang Nabi bawa, dia ikut. Cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Sayyidina Anas yang bersama Nabi, dia kata apa? Tidak ada perkataan yang lebih menggembirakan aku selain daripada apa yang aku dengar hari ini daripada mulut Nabi. Sebab Arab Badawi itu kata tak ada apa, melainkan aku cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Nabi kata kepada Arab Badawi itu, Nabi kata apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Nabi kata kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cinta atas dunia ni. Siapa yang kamu kasih atas dunia ni, kamu akan bersama dengannya, kata Nabi. Sebab Arab Badawi itu kata, aku sangat cinta, sangat kasih kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kata kat dia, kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasih dah dunia ni, tuan-tuan. Cinta. Itu yang kata cinta tu sebab apa kena cinta ke Nabi, sebab apa kena kasih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata kita akan bersama dengan orang yang kita kasih dah dunia ni. Tu yang kata Sayyidina Anas, aku tak pernah gembira. Tak pernah dengar satu kalimah yang sangat mengembirakan aku, mengembirakan kami, kata Sayyidina Anas, melainkan kalam yang baru diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ni, al-mar'u ma'a man ahabba. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasih dah dunia ni. Sebab apa, kata Sayyidina Anas? Sebab dia kata, kerana aku sangat kasih, sangat cinta kepada Nabi. Aku sangat kasih kepada Nabi. Sayyidina Anas khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Aku sangat kasih kepada Nabi. Wa Abu Bakrin, aku kasih kepada Abu Bakar. Wa Umar, aku kasih kepada Umar. Sebab apa Sayyidina Anas ni kasih kepada Abu Bakar, kasih kepada Umar? Sebab dua insan ni juga dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dua insan ni juga terlalu mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut Nabi, Abu Bakar, Umar dalam hadis ni. Wa arju an akuna ma'ahum, dan dia kata aku berharap, wa arju an, aku harap aku dapat bersama dengan mereka, walaupun amalan aku tidak setanding dan sebanding amalan mereka. Masya Allah, sahabat punya kalam tu, tawaduk. Walaupun aku tahu amalan aku ni tak setanding amalan mereka, tapi aku harap aku akan bersama dengan mereka. Atas sebab apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Sebab kalimah Nabi yang Nabi sebut, kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasih, kamu sayang, kamu cinta atas dunia ni, tuan-tuan. Itu sebab tu kena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar mai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hantar mai ke dunia ni, tuan-tuan. Hantar Nabi mai ke dunia dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 45. Ni kita dok baca hadis Nabi ni. Sebab Allah kata apa dia? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutuskan kamu, kami mengutuskan Nabi, kata Allah, syahidan, sebagai saksi. Sebagai saksi. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Nabi, tuan-tuan sekalian. Nabi kata para nabi ni Allah kurniakan kepada mereka doa yang mustajabah. Minta Allah bagi. Maka Nabi kata setiap nabi doanya dimakbulkan dengan segera. Setiap nabi minta dah, Allah makbulkan terus. Allah bagi. Sedangkan aku, kata Nabi kita Muhammad ni, sedangkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku simpan doa ni, kata Nabi. Bahasa kita kau belah Kedah ni, Nabi taruh doa ni. Nabi taruh doa ni untuk siapa? Untuk memberikan syafaat kepada umat aku pada hari kiamat, tuan-tuan. Untuk bagi syafaat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nabi simpan doa ni, Nabi tak guna. Para nabi yang lain dah guna dah doa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita duk kata kita cinta, kita sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita tepuk dada kita, tanya iman kita, tuan-tuan, apa yang kita buat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mahsyar nanti Nabi tunggu kita, di syurga nanti di telaga Kautsar Nabi tunggu kita, Nabi tunggu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita takut dan bimbang, tuan-tuan sekalian, waktu kita nak menuju ke telaga Al-Kautsar itu, ada di antara mereka sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Nabi, disekat dan ditahan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tetap mengkhabarkan kepada malaikat, wahai malaikat umat aku, wahai malaikat umat aku tu,
No, nak abang kata umat Nabi ni boleh minum air telaga Al-Kautsar. Nabi punya nak bela umat Nabi. Nabi kata, wahai malaikat umat aku. Malaikat kata, wahai Muhammad, benar mereka ini umat kamu. Tetapi selepas kewafatan kamu, mereka berpaling daripada ajaran kamu, wahai Muhammad. Sebolehnya Nabi nak selamatkan kita, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar nanti. Sebab itulah Nabi tak guna doa ni yang diguna oleh para Nabi lain. Minta dah kepada Allah doa makbul ni, doa mustajabah ni. Tapi Nabi simpan untuk bagi syafaat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dan syafaat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Insya-Allah syafaat itu akan diperolehi oleh umat aku yang mana mereka mati dalam keadaan mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ada harapan untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, Allah salli ala sayyidina Muhammad, wahai Nabi. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya kami utuskanmu sebagai saksi terhadap umat kamu. Dua, wa mubashshira. Nah, ataupun wa mubashshiran. Dua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pembawa berita gembira. Tiga, wa nadhira. Allah utuskan Nabi untuk memberi amaran, memberi ancaman, berita gembira untuk orang beriman, ancaman, amaran pula untuk orang yang ingkar dengan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah hadis Nabi ni ada Nabi cerita sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, berita yang gembira, berita yang seronok, berita tentang nikmat. Ada juga lah hadis Nabi ni, Nabi bagi ancaman, amaran, sama ada di dunia ataupun di akhirat Allah. Atas dunia ni pun Nabi cerita dah bagaimana keadaan yang akan berlaku. Kita masuk hadis kedua nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Nabi cerita tentang apa? Ya'juj wa Ma'juj. Hak kita duk tengok lah ni pun kuih seriau ni. Kan? Seriau ibu-ibu ayah-ayah sekalian. Oh, dia tengok di negara Arab. Allahu Akbar. Kan? Kita sebelum ni kalau sebut negara Arab ke, oh, kira tabik spring kan? Kan? Tapi tengok apa? Apa dah jadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan sekalian. Itu kita akan tengok dalam hadis yang kedua nanti insya-Allah. Nah, sebab Nabi dah sebut, tuan-tuan sekalian. Nabi sebut tu pasal masa hayat Nabi, masa hidup Nabi. Nabi dah habaq dah. Tembok Ya'juj wa Ma'juj tu dah berlubang tengah mana, Nabi dah habaq dah. Tuan-tuan sekalian. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ada berita yang Nabi khabarkan, berita yang gembira, ada yang Nabi khabarkan berita yang menyebabkan satu ancaman kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Monti kau apa tak? Monti dah menghijab. Ha? Saya ikut SOP lah, ikut SOP masjid lah. Kalau kata monti, tak monti lah, kita sama bulan depan pula. Tak apa, insyaAllah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Ada orang dia nak balik awal. Ada orang dia kata, takkan habis lah. Macam tu pun ada juga. Baik. Jadi muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak apa, kita baca dulu. Nanti kita akan tengok keterangan daripada hadis tu. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah. Dan wasam'i wa ta'ati, dan mendengar serta taat, yakni kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanyalah seorang hamba. Dua. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu, pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi hebat tak? Nabi hebat.
Semakin hujung dunia ni, semakin banyak perselisihan yang berlaku. Bukan setakat perselisihan di antara orang Islam dengan bukan Islam sahaja, tetapi juga timbul perselisihan di antara orang Islam dengan orang Islam itu sendiri. Orang Islam dengan Islam pun duk berbalah tak habis-habis tentang agama. Ini Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnah aku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, iaitulah khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar, iaitulah khulafa'ur rasyidin. 4 orang khalifah, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Uthman dan juga Ali radhiyallahu anhum. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang baharu, yakni bid'ah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Kan? Ni kalau baca setakat tu saja tuan-tuan, sesat belaka bid'ah ni, kan? Tapi insya-Allah kita akan uraikan lagi dalam keterangan nanti ni. Ni baru baca makna yang di bawah tu tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi ada keterangan di bawah tu banyak lagi. Kan bid'ah hak macam mana yang dikatakan sesat ni, sebab kita ni berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i. Kan? Tengok Imam Syafi'i kata bagaimana dalam menguraikan bid'ah tu. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum bitaqwallahi azza wajal. Itulah wasiat Nabi yang pertama tuan-tuan sekalian. Kata Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Takwa adalah kamu sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Takwa tu kata Ibnu Mas'ud, kamu senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya, dipatuhi dan tidak diderhakai. Patuh perintah Allah, tak derhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, disyukuri dan tidak diingkari. Ni takwa dari sudut pandang Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Maka ayat takwa ni lah tuan-tuan antara syarat sah khutbah. Kan? Tak sebut ayat takwa ni tak sah khutbah. Dan Nabi pun sebut di awal-awal, Nabi kata, tambah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa bertakwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah. Kerana apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ni pun selalu dengar juga. Kerana Allah kata berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Bekal yang paling baik kita nak bawa balik untuk jadi bekalan kita selepas kematian kita adalah takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh satu orang. Dia mai jumpa Abu Hurairah, dia tanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksudkan dengan takwa itu?" Orang main tanya kita, takwa tu apa dia tu Imam? Takwa tu apa dia tu Bilal? Kita cerita kita faham menurut sudut pandang Islam. Kata Abu Hurairah, dia buat kiasan. Dia kata, pernahkah engkau melewati, yakni melalui suatu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri? Pernahkah engkau melalui satu jalan yang mana jalan tu kau lihat, kau tengok penuh dengan duri? Bagaimana tindakan kamu? Tanya Abu Hurairah kepada orang yang bertanya tadi. Bila jalan tu penuh dengan duri, apa tindakan kamu?
Kata tanya Abu Hurairah kepada lelaki tadi. Maka orang tu jawab apa? Apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya dan berjaga-jaga. Aku menghindarinya dan berjaga-jaga, berjalan di tempat yang tak ada duri. Dah tahu ada duri, buat apa nak pergi? Duri itu tajam, beringat, berjaga-jaga. Atau dia kata aku melangkahi duri-duri itu. Atau dia kata aku patah balik, dah tak lepi, duk gagah buat apa? Kata Abu Hurairah, itulah dia takwa. Itulah takwa. Berjaga-jaga sentiasa kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda Allah larang, kita tinggal. Benda Allah suruh, kita jagalah, kita buatlah betul-betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi SAW, Nabi ajak satu doa yang kita duk baca, yang imam duk baca kan, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu huda, petunjuk. Yang kedua, takwa. Kan? Aku memohon kepadamu petunjuk, dan wat-tuqa, iaitulah aku memohon kepadamu wahai Allah ketakwaan. Wal-afafa, aku mohon kepadamu wahai Allah kesucian, yakni dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan yang keempatnya wal-ghina, ya Allah kecukupan. Cukupkanlah aku ya Allah, supaya dengan jadikan aku ni hak orang pun hak aku juga. Tu bahaya tu, hak aku dah, hak orang pun hak aku juga. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa tu adalah jalan untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebagai wasilah, jalan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 35. Sebab itulah Nabi suruh takwa. Dan bila takwa pula, tuan-tuan, tadi cerita bab mencukupkan. Kita tengok pada ayat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, surah At-Talaq. Kita panggil ayat 1000 dinar. Kan? Hujung ayat yang kedua. Hujung ayat kedua. Orang yang bertakwa ni Allah bagi apa kat dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yakni mengerjakan suruhannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jalan keluar ni apa dia? Jalan keluar daripada perkara yang menyusahkan kehidupan dia, yang menyulitkan kehidupannya. Allah bagi jalan keluar dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana pun, bukan duduk di masjid je takwa. Kan? Duduk lautan pun takwalah kepada Allah. Semayang, tetap kena semayang walaupun lautan tu kita seorang. Orang lain tak ada, dalam masjid ramai, tak? Kena takwa juga. Tempat terang kita tak berani nak buat maksiat, tempat sulit pun kita tak berani nak buat maksiat, sebab Nabi kata ittaqillah haitsuma kunta, kata Nabi. Takwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada, kata Nabi. Muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar tu tuan-tuan.